Kita okay, dah tengok Emblem setup. Ini soalan saya dekat Karakuri. Late game potential ketika ini, RSG dengan adanya Harith, manakala Secret dengan adanya pure marksman daripada Beatrix. Siapa yang boleh menang daripada sudut damage? Okey, daripada sudut damage saya masakan lebih sedikit ke pada I would say online terlebih dahulu daripada sudut itemization mereka. Sekarang ni Turtle sudah pun muncul, agak pasif bagi fasa awal permainan, dan RSGMY sudah pun tiba dengan persiapan yang lebih rapi, manakala mereka dah dapatkan level 4 untuk 3 role di kawasan million ini. Tetapi Martins dan juga Maima sudah pun dijumpai. Ripo terus masuk dengan penggunaan Blood Dragon Farm. Rafael juga dipakai, berjauh untuk dapatkan Martins. Hampir ditumbangkan first blood, berjauh untuk dimiliki oleh Ripo. Tapi Demon Guy terus melarikan dengan nyawa yang sangat-sangat rendah setelah menghambat Turtle yang pertama. Turtle telah dimiliki oleh RSGMY, tetapi Storm terkorban di dalam pertarungan tersebut. Namun begitu, at least kemenangannya cukup baik untuk RSGMY dapatkan neutral objektif supaya kesemua ahli-ahli pasukannya boleh menikmati ganja. dan tak dilupakan untuk pasukan Kadita dengan Petrify Storm yang mengenakan Chow, jadi tak ada masalah daripada cara mereka nak memulakan sesuatu. Manakala untuk Team Secret, harapan yang sangat tinggi ataupun tugas yang cukup tinggi diberikan kepada Mat Din dekat sini untuk menggunakan Kupa sebagai satu-satunya cara mereka untuk melakukan setup. Tapi Martins perlu untuk sedar, kedudukan pushnya perlu untuk memilih dengan lebih baik. Tapi Zanami, nyawa yang sangat rendah, masih lagi ada Thalassophobia untuk memberikan nyawa kembali. Selamat daripada cengkaman Max sebentar tadi. Mungkin saja kalau ada bantuan sedikit sebanyak daripada ahli-ahli pasukan Secret sebentar tadi, kebarangkalian Max boleh mencari kill yang seterusnya ke atas Izanami. Tapi ketika ini kedua-dua pasukan bermain, bukan saya nak kata dengan pasif, tapi memastikan penguasaan map itu boleh didapatkan sama ada buat Team Secret ataupun RSGMY. Adakah penting ataupun tidak untuk kedua-dua pasukan berikan fokus yang lebih ke atas gold laner masing-masing ketika ini? Saya rasa buat ketika ini lebih kepada untuk Team Secret memberikan tekanan lebih tinggi lagi kepada Lola. Sebab kita tahu daripada segi power spike, Harith boleh mencapainya dengan lebih awal lagi dan mungkin akan menjadi masalah yang lebih besar. Jadi kalau tak dibendung dengan lebih awal, ini mungkin akan menjadi masalah untuk pasukan mereka. I mean, game ini sangat-sangat sengit. Kalau kita lihat daripada AI winning prediction kita pun pada 4 minit yang pertama sama rata saja untuk kedua-dua pasukan ini, tak kira lah daripada segi penguasaan map, goal lead ataupun EXP lead. Mungkin terlampau awal untuk tidak menentukan perkara tersebut. Tapi sekarang ini berdansalah kedua-dua pasukan untuk mendapatkan turtle yang seterusnya. Percubaan untuk dapatkan Turtle bagi kedua-dua pasukan. Storm menjauhkan Max terlebih dahulu. Ripo memberikan bantuan, lompatan daripada Martins, tamparan yang baik, kemas untuk mendapatkan Ripo. Tapi Ripo masih lagi bertahan. Nio terlalu perlahan, dan akhirnya last insanity tersebut akan dihukum sahaja oleh Izanami. Itu yang apa saya katakan dengan Breath of the Ocean dan Rafael. Tapi lihat lalu Lolis masih lagi ingin masuk. Entah mengapa, kenapa Lolis masih lagi ingin cuba untuk mendapatkan kill tersebut. Tetapi sekurang-kurangnya Max turut tertumbang. Sebab dia tahu kalau dia masuk, dia boleh cuba untuk mendapatkan kill. Kalau tidak, masih lagi ada bantuan daripada rakan-rakan yang dilihatkan sebentar tadi. Dimengkat sempat untuk memberikan kill pembalasan ke atas Max. Cuma kalau bantuan diberikan dengan lebih awal lagi, ianya boleh kelihatan Lolas mungkin boleh berada dalam keadaan yang selamat seperti tadi. Jadi boleh dikatakan ia ada follow up, cuma sedikit kurang kemas daripada pasukan RSG Malaysia. Walaupun bagaimanapun, mereka masih lagi mendapatkan kelebihan yang cukup besar daripada kill sebentar tadi. Tapi first of all, kita harus puji Storm berjaya untuk mendapatkan sepakan yang kemas ke atas Max untuk menjauhkan lagi beliau daripada menggunakan retribution ke atas turtle tersebut. Nampaknya ada swap lane yang dilaksanakan oleh Neo dan juga Matt. Perlu ataupun tidak, tapi Neo flicker digunakan pakai. Storm masih lagi menyimpan flicker beliau. Dia akan boleh saja untuk bergerak flicker ke bahagian belakang dan lakukan penggunaan Wheel of Dragon. Tapi tak perlu tu. Sudah pun berjaya untuk membazirkan skill set enemy. Dan sekarang ni Storm berjaya untuk pancing 2 orang terus. Maima saja berbaki. Matt terus hilang. Ditelan tsunami yang dilepaskan oleh Izanami sebentar tadi. Saya mula-mula nak persoalkan kenapa nak
lalu dekat turret juga, tapi saya tidak sedar Izanami ada dekat bahagian belakang dan kita tahu follow up Izanami kalau awak dah pancing untuk diri dia memang pantas. Ya, kita dah pun melihat combo yang cukup kemas daripada Izanami menyebabkan tim Secret juga tak mampu nak melakukan apa-apa, terutamanya apabila digabungkan bersama dengan Petrify, dan ini antara sebab kenapa kelebihan daripada pick off ada untuk pasukan ISG Malaysia. Jadi tim Secret juga perlu memberikan tanda hormat, perlu bermain dengan lebih berhati-hati. Kalau mereka tak menjangkakan perkara ini, ianya akan menjadi masalah yang lebih besar disebabkan mereka akan memberikan kill demi kill yang mudah untuk pasukan musuh. Dan sekarang ini Turtle sudah pun masuk ke Turtle yang ketiga, yang terakhir juga Storm. Ditampar kembali, akan dikorbankan, tapi Storm! Saya rasa tu memang tempat dia lah. Kenapa kalau berada di situ Storm sentiasa berjaya untuk terselamat daripada apa-apa sekalipun. Tapi Neo masuk dengan penggunaan Last Insanity. Izanami dikorbankan, Neo meletupkan serba sedikit nyawa, tetapi masih lagi tak berjaya untuk mengorbankan sesiapa dalam Last Insanity tersebut. Kesilapan sedikit daripada RSG M1 sebentar tadi apabila berjaya untuk mendapatkan turtle, mereka cuba memaksa lagi untuk mendapatkan kutipan kill. Ya, kemas daripada Izanami dapatkan Petrify, tapi DPS daripada Matt lebih tinggi dan sempat untuk menumbangkan Izanami sebelum dia menggunakan Rough Wave tersebut. Dan ganjaran yang dimiliki oleh RSM1 sepatutnya boleh lebih, tapi apabila Izanami dikorbankan hanya 700 saja ketika ini. Storm percubaan untuk dapatkan Matt sebentar tadi, tapi dengan penggunaan Bouncing Ball berjaya untuk menghalang, namun Ripo dengan Blood Dragon Form tetap akan berjaya untuk membaham Matt. Kematian yang kedua untuk pemain ini. Dan sekarang ni barulah kita nampak perbezaan gol semakin ketara dimiliki oleh RSGMY 1.7 ribu gol. Dan lihat bagaimana RSGMY, mereka tak berhenti. Apabila dah pegang map, mereka exit lagi pressure itu. Dan sekarang ni untuk map bukanlah satu situasi yang mudah, sebab kalau kita fikirkan sama ada nak bagi fokus pada Purify ataupun Flicker, dua-duanya tak salah, tapi dua-duanya tak betul disebabkan GMY. Dia dah sampai dah memecahkan serba sedikit nyawa daripada Neo, tetapi Last Insanity akan terus saja memberikan peluang untuk main ini melarikan diri. Bukanlah gerakan secara offensif tapi defensif saja. Madins dah tak ada reach, sudah pun membazirkan tadi. Maima dekat bahagian tengah, entah bagaimana ditumbangkan dalam pertarungan 2 lawan 1. Indi Mengkait dengan Ripo berkombinasi sebentar tadi untuk mendapatkan kill ke atas Maima, tapi Maima telah menjalankan tanggungjawab dia clearkan minion waves agar RSG MY tak berjaya untuk mendapatkan mid turret tersebut. So far Karakuri, awak impress ataupun tidak kombinasi di antara Izanami dan juga Storm? Setiap sepakan adanya follow up, setiap pancingan daripada Storm adanya follow up daripada Izanami. Ya, saya memangnya berpuas hati dengan prestasi pasukan RSG Malaysia buat ketika ini, dan kita juga kena ingat, saya harap itu kadang-kadang bukanlah untuk mendapatkan kill, tapi hanyalah untuk menjauhkan sahaja jarak alih-alih pasukan Team Secret, dan ini membenarkan mereka untuk mendapatkan objektif dengan lebih mudah seperti Turtle ataupun Menara. Dan sekarang ini lot yang pertama mungkin akan menjadi saingan, tapi Storm Neo yang akan hilang piraga armornya terlebih dahulu. Lalu cuba untuk masuk dengan zaman proses, sudah pun dibuka Demon Kite. Puncher demi puncher, cubaan untuk mendapatkan 2 kill, killing free dan juga double kill untuk Demon Kite. Satu gerakan yang cukup baik, tapi masa lagi belum berakhir. Max berjaya untuk dapatkan satu decimation. Storm saja yang tertumbang. Namun lihat Demon Kite masih lagi dekat bahagian belakang. Neo nyawanya sangat rendah. Lalu cuba, tetapi masih lagi tidak berjaya untuk mendapatkan kill ke atas pemain tersebut. Demon Kite hampir berjaya. Tondros tersilap. Demon Kite ditumbangkan. Matt yang akan mendapatkan kill ke atas jungler RSG ini. Laju sangat sensitivity tu. Nak gunakan Tonros ke arah Matt, tapi ke arah minion pula perginya. auto pula lastnya. Permulaannya dah cantik dah tadi. Puncher zing, tapi plot twist tiba-tiba pada penghujungnya memberikan ruang kepada Matt untuk mendapatkan a kill. Dan sekarang ni kita reset semula di kawasan lot. Namun begitu, cuba untuk membuka map, masih lagi ketiadaan Demon Kite, dan disebabkan Nizam Team sikit cuba untuk memaksa. Ya, cubaan untuk memaksakan keadaan di kawasan lot sekarang ini. Walaupun mereka kurang daripada sudut jumlah, sekarang ini Storm akan ditumbangkan. Max yang berjaya untuk dapatkan lot, dan ini adalah kelebihan yang cukup besar untuk pasukan Secret. Setelah berjaya untuk dapatkan 2 orang pemain, tapi mereka perlu untuk tampung damage daripada Lulis ini, yang mana semakin lama semakin besar. Sekali kita lihat bagaimana RSGMY apabila mereka dah menguasai map, mereka adanya kutipan gol yang tinggi, tapi again kesilapan yang dilaksanakan oleh mereka menyebabkan Team Secret mampu
mengait semula, mendapatkan momentum semula daripada tangan RSGMY, dan secara tidak langsung lot yang telah dimiliki oleh mereka boleh diguna pakai, bukanlah untuk mendapatkan kesemua sampai inhibitor turret, tapi at least dapatkan pegang balik penguasaan map dan juga pegangan game kali ini. Dan di mana kita juga dah pun melihat pasukan RSGMY terutamanya untuk Lils dah pun bermula bergerak dengan lebih awal, tapi bercakap tentang agresif. Percubaan untuk dapatkan Storm dan berjaya, Decimation dah aktif. Ini adalah satu gerakan agresif daripada Secret. Mereka cuba untuk memanfaatkan lot yang ada. Neo masuk dengan Last Insanity. Lawless terpaksa untuk berundur. Zaman Force sudah pun dibazirkan, tapi dimenkan dekat bahagian atas, masih lagi cuba untuk dapatkan menara. Yang mana sekarang ini dalam waktu yang sama, RSG kehilangan menara mereka dekat kawasan bawah. It's a good trade-off bagi pendapat saya. Ya, mereka daripada RSGMY kehilangan mid turret, tapi disebabkan gerakan Demon Kite di bahagian atas itu menyebabkan gerakan cermin yang dilaksanakan oleh beliau. So, I would say 50-50. Dan kita juga kena ingat sebentar tadi Team Secret yang mempunyai lot dan lot masih lagi hidup baru saja diaturkan, dan ini juga membantu Team Secret untuk mendapatkan kawalan map dengan lebih mudah lagi. Jadi pertukaran menara sikit sebanyak daripada dibengkai mengurangkan kerugian yang dialami oleh mereka. Tetapi persoalannya, adakah pasukan IG Malaysia akan melakukan kesilapan sekali lagi untuk melakukan gerakan terlalu agresif? Manakala untuk Team Secret, Max dah pun mencapai level 15. Dah pun kelihatan berjaya untuk mendapatkan snowball effect yang diingini oleh beliau. Saya sudah katakan benda ini berkali-kali. Mobile Legends memang adalah game of punishment. Ya. Kalau kesilapan dilakukan, walaupun kecil je pun kesilapan itu, impact dia sangat-sangat besar. Seperti Demon Kite tadi. Kesilapan yang kecil je, tak dapat kill ke atas mat dan dia telah dikorbankan, menyebabkan Team Secret dapat double kill, Team Secret dapat lot. Tapi sekarang ni, Loliel. Oh, damage yang besar pada Loliel. Satu tendangan. Tapi lihat bagaimana Izanami memberikan fokus ke arah Max. Tapi Max masih lagi berjaya untuk bertahan. Neo, Last Insanity belum lagi dibuka. Tapi Viraganya sekarang ini berjaya untuk melarikan diri. Ripo datang dari bahagian kiri dengan Blood Dragon Form. Cubaan untuk melakukan penderatan. Berjaya untuk menggagalkan gerakan Bernard Dins. Malah sekarang ini RSG berjaya untuk dapatkan Maima. Satu sudah bertumbangkan. 4 lagi yang berbaki. Zaman Force dibuka kembali. Tetapi Team Secret terpaksa untuk bermain dengan lebih pasif setelah serangan balas dilakukan oleh RSGMY. Seronok Loliel bila boleh buka Zaman Force berkali-kali. Cooldown yang sangat-sangat cepat menyebabkan beliau boleh masuk untuk round kedua, round ketiga tanpa sebarang masalah. Dan di mana sebentar tadi kita boleh katakan juga rotasi daripada Wipo juga sikit sebanyak memberikan bantuan untuk mereka mendapatkan kill. Cuma kalau kita melihat combo Wombo Petrify bersama dengan Izanami, kalau ini diterapkan, ini akan memberikan impact yang lebih besar lagi di dalam suatu team fight. Tapi sekarang ini lot yang kedua, RSGMY nampaknya telah pun bersiap sedia di kawasan tersebut. Storm terus saja mula untuk menginjak kawasan, tetapi Max juga telah pun tiba bersama dengan Neo untuk melihat adakah ada ruang yang mereka dapat miliki di sini. Oh, lihatlah bagaimana Lord yang sekarang ini cuba untuk dapatkan Mat Dins. Tersilap langkah. Sekarang ini Lawless masih lagi bebas. Purify dah diguna pakai. Neo akan pecah saja immortality dan turut ditumbangkan. Matt dijadikan sasaran. Flicker terpaksa untuk dibazirkan. Max terpaksa untuk mengundur juga. Dan sekarang ini tanpa seorang barisan hadapan mereka, Team Secret terpaksa bermain di kawasan base dengan adanya Matt di bahagian atas. Mungkin Lord ini akan berjaya untuk dapatkan Mat Dins. Akan terpaksa untuk dihalau. Saya harus puji Matt sebenarnya, walaupun dikejar oleh Ripo dengan adanya Petrify, tapi beliau mampu lagi menyelamatkan diri, mampu lagi menjaga position dia beliau dengan begitu baik dengan adanya flicker untuk mengubah posisi beliau. Oh, sekarang ni Rene Apathy dilepaskan, terkena, tapi dimenkan masih lagi berjaya untuk bertahan. Mat Dins yang tak mampu lagi untuk menampung damage yang dikeluarkan oleh Lawless. Max cuba datang, berjaya mencuri hasil usaha RSGMY, memanjangkan lagi riwayat Secret di dalam pusingan kali ini. Apa yang berlaku untuk Demon Kite? Pewira sebenar sebentar tadi Max. Tak gentar apa-apa, dia jalan je. Dia jalan saja dengan satu penekanan buta retribution, terus berjaya untuk mendapatkan lot tersebut walaupun tertumbang. Hati yang keras bermodalkan dengan motor coil, dengan adanya sisi immunity, pasukan RSGMY juga tidak mampu untuk memberhentikan gerakan beliau. Ini masih lagi membenarkan mereka untuk mendapatkan lot, tapi RSGMY juga sikit sebanyak telah pun mendenda pergerakan beliau. Dan ini juga bermaksud tim Secret tidak mampu untuk menggunakan lot ini untuk mendapatkan apa-apa kelebihan. Tapi at least kalau RSGMY yang dapatkan lot itu, sudah pasti mereka akan gunakan lot itu untuk mendapatkan turret terakhir di bahagian atas.
atas, di bahagian tengah turret luar di bahagian tengah ini, ataupun dengan lebihan boleh mendapatkan inhibitor turret. Tapi at least so far Team Secret berjaya untuk tenangkan balik keadaan. Walau bagaimanapun RSGMY menikmati kelebihan gol ketika ini. Tapi dah minit ke-15 saya rasa kedua-dua gol ini seharusnya dah siap sedikit sebanyak full itemization mereka. Cuma untuk Team Secret, Mak dekat sini kena lihat siapa yang boleh melindungi beliau. Repo boleh pergi pada bahagian backline, Demon Kite juga boleh, Izanami, Lolil, Storm juga boleh melakukannya. Jadi ini menyebabkan Matt dah ada damage dah complete item tapi tak boleh gunakannya. Storm berjaya untuk dapatkan satu, tapi rough wave tersebut terus saja menghilangkan Madin. Malah last insanity terpaksa untuk dibazirkan oleh Neo. Tak ada lagi mortality, tapi Lolius dah hilang. Lolius, pemain utama untuk RS daripada sudut damage, sudah boleh tumbangkan. Secret kembali berani untuk ke hadapan. Dia makan full last insanity sebentar tadi. Dan kerana itu jugalah dia telah ditumbangkan dengan serta-merta. Walaupun adanya zaman pause, tapi tak sempat untuk melakukan dashing demi melarikan diri sebentar tadi. Dan kita lihat sekarang ini itemization yang telah dilengkapkan. Tak ada apa-apa yang luar biasa. Cuma kita lihat Repo memang betul-betul fokus kepada movement speed untuk pergi ke bahagian belakang dengan adanya Hunter Strike, dengan adanya dia bawa quantum charge pula. Ya, manakala untuk Matt dengan adanya Go Meteor, Heartsclaw dan juga Wind of Nature dekat sini membenarkan beliau untuk bermain dengan lebih agresif walaupun ditarget oleh ahli-ahli pasukan IGMY dengan adanya lifesteal semula. Dan sekarang ini juga kita melihat Team Secret mula untuk memegang kawasan jungle pasukan IGMY dan ini juga mungkin akan mengekang pergerakan Demon Kite sebagai seorang Lancelot dengan tiadanya purple buff. Sekarang ni RSGMY kira-kira apa yang harus ataupun boleh dilakukan untuk mereka, sebab so far kita nampak apabila Repo buka Black Dragon form, mereka dah nampak macam okay, kita nak go fight ni. Repo dah pergi kat bahagian belakang dan yang lain-lain semua dah makan dekat bahagian hadapan, tapi still mereka tak boleh nak dapat satu team fight yang kemas untuk pasukan RSGMY. Saya rasa ini lebih kepada targeting yang dilakukan oleh pasukan IGMY. Ya, zoning dah dimulakan, sudah dilakukan, tapi kita juga melihat di mana tak semuanya diberikan fokus kepada damage bila pasukan Secret. Matt sebentar tadi masih lagi bebas untuk mengeluarkan damage. Lolil dah pergi kepada bahagian hadapan dah, tapi tak ada yang memberikan bantuan. Dan sekali lagi Lolil, dia cuba dan terus mencuba. Max hampir saja untuk ditumbangkan. Nyawa yang cukup rendah untuk jungler milik Secret. Dan sekarang ini Conceal terus bergerak ke kawasan Lord kembali. Cubaan untuk mendapatkan Lord dengan cukup pantas. Mereka tahu Max perlukan masa untuk kembali memulihkan luka-luka yang sudah pun dilakukan oleh sebentar tadi. Neo sudah pun sampai, clearance sudah pun dilakukan dekat bahagian atas. Neo cuba untuk bertahan di bahagian tengah, tapi dengan last insanity tersebut mengakibatkan Biraga Armornya terpaksa untuk dikorbankan demi keselamatan diri beliau di Menkai. Image yang besar juga. Repo telah pun membuka Black Dragon Form. Cubaan untuk mendapatkan beberapa orang pemain. Maima dicari. Neo tinggal mortality saja. Berjaya untuk dipecahkan. Max terpaksa untuk berundur. Tapi Petrify terkena. Ke atas kembar ini. Max dan juga Matt akan dileburkan. Akan diletupkan. Dan terus saja dihilangkan. Max masih lagi berjaya untuk melarikan diri. Tapi tak lama. Akan dijatuhkan juga. Madin turun menjadi maksa. Brave of the Ocean sudah pun dipersiapkan. Terus saja melambung Cobra ini untuk dijadikan sajian buat RSGMY. Kali ini lebih kemas. Kali ini seperti mana yang dikatakan oleh kawan-kawan, target prioritization mereka semuanya bersatu hati untuk mendapatkan sesiapa yang tertangkap kena knock up, sama ada daripada Izanami ataupun tertangkap daripada Petrify Repo sebentar tadi. Dan sebut pasal Repo, double man Petrify itu yang menyebabkan RSGMY boleh gerak lebih agresif lagi mendapatkan kill-kill yang diperlukan. dan bercakap tentang targeting, Repo berjaya untuk mendapatkan dua target penting, iaitu jungler dan juga gold laner Team Secret. Matt dan juga Max sebentar tadi, itu yang mengubah arus pergaduhan untuk team fight RSG Malaysia menentang dengan Team Secret, dan ini yang perlu diteruskan untuk mereka mendapatkan kemenangan. Manakala untuk Team Secret, mereka kena mengubah sekali lagi bagaimanakah formasi mereka. Tidak boleh diletakkan core hero mereka di dalam kawasan yang sama. Disebabkan ini memudahkan lagi double Petrify digunakan. Dan kalau kita lihat daripada sudut head to head pun, lihat bagaimana Lolil mendominasi sedikit sebanyak daripada sudut KDA dan juga kill participation. Akan tetapi, walaupun diberikan tekanan, Matt masih lagi menggekalkan GPM yang cukup tinggi untuk memberikan bantuan daripada sudut gold lane buat Team Secret. Neo dah tak ada Biraga Armor, dah tak ada last insanity, tapi Lord masih lagi tegak berdiri. Ini adalah Lord yang cukup keras. Sudah pun mencapai ke minit yang ke-20. Minion bakal hadir di bahagian tengah juga. Terpaksa pemain-pemain Secret berbelah bahagi. Mereka ingin lakukan pertahanan, tapi masih lagi ingin melakukan keselamatan buat diri mereka. Terpaksa juga melepaskan saja menara tersebut. Berbaki satu saja lagi aset terakhir milik Team Secret.
Boleh dikatakan ada disiplin yang baik, hanya melakukan zoning untuk mereka mendapatkan objektif sahaja dan tidak terlalu memaksa untuk mendapatkan inhibitor turret yang terakhir di bahagian bawah, disebabkan Team Secret juga bermain dengan begitu hebatnya daripada segi pertahanan. Dan sekarang ni Mak Din, Konsil cuba untuk mencari masa, nampaknya tidak, hanyalah untuk menghalau IG Malaysia untuk kembali pula. Ia sangat risau buat Team Secret ketika ini sebab frontliner mereka Neo dan juga Max apabila dikenakan damage daripada Lolial ini, apabila membuka Zaman Force sangat sakit. Mereka tak boleh bertahan dengan lama dan Team Secret perlu bantuan daripada Neo dengan Max untuk at least tahan lebih lama untuk belikan waktu sebenarnya. Sekarang ini dimengkait, dicari tapi tanpa sebarang masalah, larikan diri terlebih dahulu. Cubaan tapi gagal. Ada satu cheat pundu yang dia guna pakai. Cubaan untuk dapatkan Maimar tadi, tapi mungkin saja memikirkan 2-3 kali juga untuk dia cari di manakah sasaran yang sepatutnya. Saya sepi je daripada pasukan IGMI sebab kelebihan mereka daripada pick off. Jadi itu yang mereka cuba lakukan, cuba untuk mendapatkan pick off terhadap salah satu ahli pasukan Team Secret sebelum mereka mendapatkan team fight. Sebab kalau kita bercakap tentang team fight, sejujurnya tanpa double party fight daripada Wipo dan juga Izanami, kelebihan lebih kepada Team Secret sebenarnya dengan adanya Last Insanity, dengan adanya Motorcore di bahagian hadapan, Nebulous Fashion lagi daripada Mat dan juga Mak Din dengan adanya Tyrant Switch. Jadi ini juga menunjukkan di mana pasukan IG Malaysia cuba untuk mengelak daripada bertemu dengan kekuatan Team Secret pada tahap yang maksima. So far, apa yang saya boleh katakan untuk Team Secret, momen yang diperlukan buat diri mereka. Momen daripada Matt Dins menggunakan Tyrant's Revenge, menggunakan Tyrant's Reach untuk menangkap RSGMY. Dan harapan adanya follow up. Sama ada daripada Neo, Matt, Max dan juga Maimar. Kalau sudut daripada itemization, tak perlu kita ulaskan lagi. Semua telah melengkapkan item mereka kecuali Max kat sini. Mungkin menjual item terakhir beliau dan membeli semula Hunter Strike untuk menambahkan sedikit sebanyak damage dan juga menambahkan movement speed beliau. Storm berjaya untuk dapatkan Max yang ada immortality. Cukup kebal juga sebenarnya. Masih lagi lama. Backup dah sampai. Izanami di kawasan yang berbeza. Tak hairan mengapa tak berjaya untuk tumbangkan Max. Masih lagi menunggu waktu yang lebih sesuai. Terrified keluarkan oleh Maimar ke arah Lolial. Martin berjaya untuk dielak oleh Lolial dengan cukup baik. Beberapa orang sudah pun ditemui. Namun kedudukan Matt yang cukup penting. RSG masih lagi mencari, masih lagi menunggu waktu yang sesuai. Kalau jumpa je, kalau kita nak tahu mereka dah jumpa ke belum, Ripo akan buka raganya untuk mencari mereka. Matt berada. Saya boleh katakan kiting yang masih lagi cantik di atas kedudukan, tapi mungkin inilah waktunya. Ya, mungkin saja ini waktunya. Mak Din sudah pun terlalu memaksakan keadaan, cuba untuk masuk. Ripo akan cuba untuk dapatkan Matt. Terus saja dilambung ke arah langit, tapi Matt masih lagi bertahan. Ripo yang mungkin bakal berjaya untuk ditumpahkan Matt. Pada akhirnya tetap akan ditumbangkan oleh RSC. Mereka inginkan Matt, mereka dapatkan Matt. Maimar menjadi bangsa yang kedua. Tinggal 3 berbaki. Lord tidak lagi ada maknanya dibandingkan masuk dengan Padri dikombokan lagi dengan Tonros. Namun minion sudah pun kehabisan pada waktu ini untuk RSC. Terpaksa untuk mereka lakukan clearance, bermain dengan sedikit demi sedikit untuk mereka mencapai kejayaan yang sudah pun berada di hadapan mata dengan kelebihan 5 orang pemain untuk pasukan mereka. Ya, kita lihat bagaimana Conceal akan digunakan pakai Neo. Terus saja hilang dengan penggunaan Duel of Dragon. Piraga Ama itu telah pun dipecahkan oleh Storm yang bakal dikorbankan. Mungkin saja ini kesilapan daripada RSGMY. Kerana pada saat ini juga mereka akan kehilangan satu persatu. Neo akan ditumpahkan, tapi masih lagi ada penggunaan Weighted Truncheon yang tidak ada lagi maknanya kerana sudah pun ditumpahkan. Madir juga begitu. Izanami dijatuhkan tapi hampir wipe out. Max saja yang berbaki dan RSGMY menutup permainan yang cukup panjang ini. Walaupun kemenangan telah dimiliki oleh RSGMY, tapi bukanlah kemenangan bersih yang kita sangka-sangkakan. Memerlukan sedikit waktu, memerlukan keserasian antara satu sama lain, tetapi job is done juga untuk game yang pertama ini. Dan kita juga boleh katakan di mana pasukan Secret dah pun memberikan tentangan yang cukup hebat kepada pasukan RSGMY. Boleh dikatakan perbezaan gol, perbezaan ekonomi mereka tidaklah begitu jauh sepanjang game dan mereka juga berjaya untuk memperlahankan tempo IG Malaysia dengan agak lama. Ya, kita lihat bagaimana mereka kiting dengan begitu baik. Dengan adanya Mak Din sebentar tadi, kita lihat bagaimana Kufra itu, ya tak adalah big moment, tapi macam mana yang Karakuri cakap, memperlahankan kemarahan RSGMY itu nampak salah satu cara untuk Team Secret survive dalam game ini. Tapi tak cukup kalau survive, kena ada moment of comeback. Tapi perkara itu tak berjaya untuk direalisasikan buat pasukan Secret. Ya, satu perlawanan yang cukup baik. Tetapi apa yang kita boleh bincangkan kat sini untuk pasukan daripada Team Secret ya. Tadi Adif ada mengatakan bagaimana ini bukanlah kemenangan bersih daripada pasukan RSGMY.
lebih daripada 20 minit masa diperlukan oleh mereka untuk tewaskan pasukan Secret. Pasukan Team Secret nampak macam mereka dah cuba dapatkan identiti mereka sendiri, di mana kali ini Mat Din nampak macam dah selesa berbanding dengan minggu lepas. Kita nak cakap dah selesa, tapi kita masih lagi tidak melihat satu combo-wombo yang mampu sebenarnya dilakukan oleh Team Secret dengan line up mereka. Bayangkan kalau Tyrant Rage tepat kepada ramai ahli pasukan ISG Malaysia, kemudian Last Insanity lagi. It's a working in progress lah, saya rasa. Yes. Cuma kali ini kita nak saksikan siapakah MVP yang akan diberikan kepada pasukan RSGMY, di mana akan diberikan kepada Lolials dengan apa gunaan Haris beliau yang cukup baik. Sebab one thing yang saya suka pasal Lolial pada season ni, dia bermain dengan sangat agresif dan dia sangat tak takut. Ya, dia seperti Lolial dah pun kembali kepada zaman prime beliau. Betul. Di mana beliau telah pun kembali bermain dengan lebih agresif, kembali menyebabkan pasukan musuh juga. Walaupun Lolial sendiri juga, mereka perlu berlari pulang. Bukan Selangor MVP. Oh, Abah Darul Ihsan kan? Bukan. Tapi ya, prestasi yang cukup cemerlang, permainan yang begitu agresif. Tapi benda tu juga yang saya takut kadang-kadang. Terlampau agresif. Disebabkan itu salah satu kematian dia sebentar tadi sebab dia makan full Last Insanity daripada Neo. Masa itu dia tak boleh nak buat apa. Dia Reto lah. Dia dah terima ujian dan ujian yang tertulis untuk hidup dia. Tapi kan, saya boleh cakap satu lah. Memang Satu ada... ke dua? Sabar sekejap. Okey, saya cakap lagi sekali. Okey, silakan. Lagi sekali. Kalian jangan. Okay. Saya boleh kata yang ada sebab lah kenapa dia menjadi tempat teratas untuk damage per minit tertinggi. Sebab lihatlah macam mana dia keluarkan damage dari tadi. Orang tengah main kiting, dia lagi burst lagi. Dah habis buka lagi zaman force baru lagi. Masuk balik. Masuk lagi balik. I mean, saya tengok daripada minimap kan, di Bengkat tengah duk main-main dengan Lord. Lepas tu dia dapat Lolias dari kat depan. Terpaksa tinggalkan Lord ni. Kena puncture pergi depan ikut. Tapi antara sebab yang membenarkan Lolial bermain dengan cukup agresif adalah daripada segi emblem beliau yang memberikan fokus kepada Inspire dengan adanya extra cooldown. Dash menyebabkan kenapa beliau boleh menggunakan zaman force dengan pantas berkali-kali. Begitu juga dengan corner dash beliau. Tapi kita juga jangan lupa tentang Festival of Blood yang digunakan oleh beliau untuk membantu sustainability di bahagian hadapan. Dan ini antara kunci kenapa keyakinan untuk beliau bermain dengan cukup agresif. Ya, tadi Zan ada mengatakan bagaimana pasukan daripada Team Secret tak banyak combo-combo yang mereka boleh lakukan. In fact, sangat-sangat sukar untuk kita saksikan. Tapi daripada pasukan RCMY sendiri pun sebenarnya berkali-kali zaman force yang dilakukan oleh Haris, ada kalanya follow up macam agak sikit lambat. Ada kalanya macam terlampau awal dia buka dan macam tak ada synchronization. Adakah mereka macam terlampau, kita nak fokus kepada objektif dulu ke, ataupun sebab macam ada hidangan kat depan ni kita fokus kepada hidangan. Tapi ini perbezaannya. Untuk pasukan ISG Malaysia, mereka ada pelbagai cara nak memulakan satu. Sama ada Black Dragon Form, kemudian Petrify, kalau tak Izanami yang menggunakan Revolution dan juga Rafim. Kalau tak pun Storm yang berjaya untuk mengangkut salah satu ahli pasukan Team Secret. Jadi tak ada masalah untuk siapa saja yang ingin memulakannya. It's not a wombo combo, tapi satu effort yang paling perfect saya nampak is the early moment daripada Chow bukan turun, dia turret dive untuk larikan diri, menyebabkan Izanami mampu untuk pergi ke hadapan dan mendapatkan combo Petrify dan juga Rough Wave lah. Daripada sudut itemization, kita lihat bagaimana Izanami lah dengan adanya penetration beliau, dengan adanya Divine Glaive, adanya Cloud of Destiny, kita lihat bagaimana dia boleh keluarkan damage dengan begitu besar. Tapi yang paling besar obviously Lolial dan lengkapkan semua item damage kita dengan adanya Oracle, menambahkan lagi kemampuan dia. Sebab tu setiap kali zaman force dibuka sakit mat. Saya nak tanya dekat damage sini. dia tu. Saya nak tanya dekat Karakuri lah, sebab dia analis dan mungkin Samfraz boleh menjawab. Kenapa Izanami ada bawa item rope? Izanami, ya, saya rasa ini adalah kebiasaannya. Tak ada masalah pun untuk Kadita. Sebab biasanya Kadita akan memberikan fokus lebih lagi untuk melakukan roam, untuk meninggalkan lane dan juga untuk melakukan pick off. Dan lane tersebut bebas sahaja untuk diambil oleh mana-mana ahli pasukan. Mungkin untuk salurkan EXP dan juga kepada Lancelot, kalau tak kepada Harid. Ini boleh dikatakan disebabkan jarang Kadita stay dekat lane. Ya, bukan setakat itu saja. Total earn untuk kedua-dua hero ini iaitu Cho dan juga Kadita tadi tak jauh bezanya, dalam lingkungan 200-300 saja. Jadi merelevankan lagi. Menjelaskan lagi lah kenapa Kadita itu buatkan daya hit untuk item roamnya. Tapi kali ni itemization juga untuk pasukan Secret
So far, apa yang saya boleh muka kat sini, so far, sorry lah nak cakap macam ni, tapi memang saya nampak yang betul-betul impact besar is Max. Berkali-kali pergi ke hadapan, decimation dia cuba larikan diri juga. Dia walaupun tak gentar apa-apa yang dia berjaya untuk curi satu lot, itu pun menyebabkan a very good highlighted moment lah. Apa yang saya harapkan, if bantuan itu diberikan at least cepat sedikit untuk Max. Cuma item yang menarik dekat sini boleh saya katakan Winter Tension daripada Neo yang menggunakan Iceball dekat sini. Mungkin disebabkan cooldown daripada Immortality sempat menukarnya kepada Winter Tension terlebih dahulu. Ya, dan sekarang ni kita melihat sikit sebanyak statistik daripada perlawanan pertama di antara Team Secret bertemu dengan RSGMY, di mana Rich Guy akan diberikan kepada Demon Kite, di mana ini menunjukkan bagaimana pasukan daripada Team Secret tak memberhentikan ataupun tidak cuba untuk commit menghalang farming cuba dilakukan oleh pemain ini dengan 831. Tak, yang damage dealt tu pun banyak sangat. 185,000. Banyak sangat. 85,000. Saya rasa sebab dia memberikan fokus kepada Max yang fokuskan kepada item defend. Neo juga melakukan perkara yang sama dan juga Saya rasa Martin. kan kita dah tengok damage dealt per minit tertinggi dia. Lepas game ni berganda lagi. Berganda. Kalau dia pakai hero sama dan pasukan pihak lawan ada banyak frontliner yang boleh absorb damage ni, memang ni. Sebab Firaga armor Neo tu, ya Allah, sekali kena basic attack dalam waktu zaman force tu, separuh hilang. Ya, bercakap tentang separuh dekat sini, damage daripada Lolil sahaja separuh daripada keluaran damage satu pasukan RAG Malaysia. Betul. 185,000 di mana untuk total damage pasukan RAG Malaysia hanyalah 385,000. Separuh je keluar daripada Lulel. Lagi 4 tu buat apa ke Kak? Diorang fokus kepada AJT. Sebab sekarang ni kalau nak tahu apa yang diorang buat, kita akan saksikan highlight yang dibawakan khas oleh ROG. Sebab yes, 22 minit masa diperuntukkan untuk pasukan RSGMY untuk dapatkan kemenangan. Tapi ada momen-momen yang baik juga dilakukan oleh pasukan Team Secret, terutamanya apabila mereka berjaya untuk mencuri initial objektif berkali-kali. Ya. Saya nak sentuh sikit lah kan, sebab kita sangat-sangat kurang menyentuh pemain ini. Yang mana tadi memang sampai tahap namanya pun The Forgotten One, Repo, bermain dengan cukup cemerlang. Yang paling saya suka mengenai beliau adalah tengok bagaimana dia gunakan Black Dragon Form ni. Dia akan mendarat di waktu yang sempurna. Oh, dah tak ada flicker, baru turun. Oh, ini bukan targetnya, cari lagi yang lain. Oh, dapat sampai 2 orang, baru turun. Jadi waktu-waktu dia turun memang sempurna, boleh saya cakap. Ya, saya setuju. Kalau bukan MVP diberikan kepada Lolil, saya juga setuju kalau A-nya diberikan kepada Vipo. Juga antara punca kenapa kita dapat melihat Team Secret dah pun ingin memberikan serangan balas, tetapi apabila Vipo berjaya untuk menangkap Max, berjaya untuk menangkap Matt, ianya menukar arus perubahan di mana RSG Malaysia mula untuk mendapatkan rentak mereka semula. Yang memudahkan lagi job desk untuk Repo ni adalah Lolil sebenarnya. Sebab Lolil yang bergerak agresif terlebih dahulu apabila dia buka zaman force, menyebabkan Team Secret semua lari lintang pukang. So itu yang waktu paling sesuai. Semua dah lari, Black Dragon Form dibuka, and then terus dia pilih target dia tu dengan lebih mudah. Tapi saya gemar apa yang dikatakan oleh Sunfrost, observation yang bagus. Pendaratan dia tu tepat, and then petrify tu memang I would say 90% kalau dia dapat tu memang confirm kill lah. Ya, satu lagi apa yang mereka lakukan oleh pasukan RSGMY, even though mereka dah melakukan perkara tersebut, ada follow up, tapi damage yang dikeluarkan oleh Matt juga sebenarnya sangat-sangat besar. Tapi apa yang dilakukan oleh pasukan RSGMY, macam mana mereka react dengan apa yang dilakukan oleh Matt, dengan mereka tahu okey, kita jangan ambil risiko. Walaupun ada ketika tu kita dapat saksikan bagaimana Lola berjaya untuk dijatuhkan, tapi mereka masih kita tahu ini bukan waktu sesuai untuk kita bagi momentum kepada pasukan Team Secret. Cuma untuk Matt, kali ini memang saya kesian sedikit. Sebab kelima-lima ahli pasukan RSG Malaysia boleh pergi ke arah beliau. Jadi ada damage pun nak guna tu bukan mudah. Dia elak daripada Repo. Bagaimana pula dengan Kadita? Bagaimana pula dengan Chow? Bagaimana pula dengan Lancelot? Haris lagi. Bukan itu saja, mereka memang takkan start war selagi mereka tak nampak mana Matt. Waktu dekat last war tadi, mereka dah nampak dah yang Max dah dekat atas, dah tendang dah pun. Tapi sebab Matt tengah tunjuk muka dekat minion, masa lagi dia orang macam tak ada guna kalau kita bunuh dia ni. Lot dapat, Matt boleh clear, tak boleh jadi apa juga. At one point pun dekat saat-saat terakhir sebentar tadi,